Okay, so kita nak mula awal. Okay, Fahmi pun dah masuk. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi, kita sambung lagi topik kita hari ini, malam ni, dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita sambung soalan kita hari itu, geometri koordinat. Tapi sebelum kita sambung, saya nak recap semula apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah belajar uh, cara mencari apa ni? Garis serenjang. Okey, garis serenjang ni dia mestilah kamu gunakan formula M1, M2 sama dengan -1 apabila garis dia adalah bersudut tegak ataupun 90 darjah. Okey. Dan yang kedua, awak belajar luas. Okey, luas ni juga kita dah belajar cara darab silang. Okey. Dan kita juga ada belajar yang ketiga adalah persamaan lokus. Okey, persamaan lokus ni mungkin bagi awak tak familiar, tapi kita akan buat lagi lah latihan untuk hari ni. Okay, so hari ini kita nak masuk yang keempat iaitu pembahagi tembiring. Okey, pembahagi tembiring kita mestilah ada tiga koordinat lah. Kalau dua koordinat tak boleh buat pembahagi tembiring. Okey, so macam mana nak buat? Okey, kita tengok soalan tiga dulu. First, soalan ni dia bagi soalan teori dulu. Soalan teori dululah. Okey, so ini adalah formula dia. Okey, formula dia adalah apabila kat sini awak baca soalan ni, kita ada tiga koordinat. Kita ada koordinat A, koordinat B dan juga koordinat C. Okey, dia berada di atas satu garis yang sama. Okey, sekarang soalan ni dia bagi awak kata kunci siapa yang akan duduk di tengah. Kenapa dekat formula ni dia letak B ni dekat tengah? Kenapa dia letak B ni dekat tengah? Siapa tahu? Siapa yang tengah? B. Kenapa B kat tengah? Cuba baca soalan A. Apa yang kata kunci kat sini? Apa kata kunci yang saya bulatkan? Kenapa B dekat tengah? Ayat pertama tak ada. Kat sini. Pembahagi tembiring. Okey, pembahagi tembiring iaitu koordinat titik B. Jadi sebab tu titik B tu berada di tengah. Sebab B yang membahagikan tembiring tersebut. Jadi garis AC tu akan masuk dalam formula. Okey, baik. So di sini formulanya diberilah. Kalau perasan A-nya adalah X1, Y1. So dia masukkan dekat sini X1, Y1. Kemudian C adalah X2, Y2. So dia masukkan dekat sinilah X2, Y2. Okay. So formula ni kalau tak hafal awak boleh tengok dekat muka depan buku tu awak ada formula. Okay, formula nombor ke berapa saya tak ingat. Okay, buka balik buku ni. Formula nombor 41. Okey. Jadi formula nombor 41 ni titik yang membahagi sesuatu tembiring garis mestilah duduk di tengah. Di depan di depan. Ha. Alright. So di sini soalan yang pertama untuk soalan teori ni dua markah Apa yang akan berlaku apabila M nilai M sama dengan nilai N? Okey, apabila M sama dengan nilai N. Okey. Awak kena faham dulu apa itu MN? Apa itu MN? Nisbah. Okey, dia dah bagi dekat sini. Nisbah tu adalah MN. Kalau M, nisbah dia sama dengan N, maksudnya dekat sini bahawa kita boleh cakap dia adalah sama rata. Ataupun uh, senang cerita B tu adalah titik tengah. Okey, kalau kita ada satu garis lurus, kalau awak ada satu garisan,
Okey. Katakan awak ada ABC. A dekat sini, katakan sini B, sini C. Katakan M sama dengan N. Awak letak nilai dia adalah satu dengan satu. Okey, M sama dengan satu, N sama dengan satu. Jadi maksudnya B ni mestilah berada perantaraan di tengah AC, betul tak? Sebab dia pembahagi tembering. So boleh cakap B ni sebenarnya adalah titik tengah. Sebab dia punya nilai dia sama. Sama kiri, sama kanan. Nisbah dia. Satu dengan satu. So B adalah titik tengah bagi AC. Okay. So di sini, dekat sini ada dua ayat tau. Okay. Awak boleh buat ayat jawapan awak. Di sini awak boleh tulis jawapan. Okay. So awak boleh tuliskan titik B adalah titik tengah garis AC. Betul tak? Titik B adalah merupakan titik tengah bagi garis AC. Okay. So, awak boleh kat sini sebenarnya awak dapat satu markah tau. Sebab apa? Sebab awak kena bagi lagi penjelasan dalam bentuk formula. Dengan keadaan, awak tambah sikit dengan keadaan. Yang ini teori tau. Jadi awak kena salin dan awak kena ingatlah cara jawab dia. Titik B adalah titik tengah garis AC dengan keadaan um, NX1 tambah MY1. Okey? Silap. NX1 tambah MX2 perkan dengan uh, N dengan M ni katakan awak letak dia satu. Okay, satu, satu. So, dekat sini dia jadi satu tambah satu kan? Dia jadi dua. Kenapa saya pilih nombor satu? Sebab sama je. Kalau awak letak dua, dua pun sama je kan? Dia akan sama balik nilai dia. So, ini untuk X. So, awak boleh cakap bahawa yang ini pun sama. Satu Y satu tambah satu Y dua dibahagikan dengan satu tambah satu. Ha. Ataupun kalau nak lebih cantik, awak terus siapkan jawapan dia lah. Awak boleh tuliskan uh, sama dengan jawapan dia lah terus. Iaitu X satu tambah X dua per 2, Y satu tambah Y dua per 2. Sebab ini adalah formula apa? Formula titik tengah. Kan? Jadi di sini saya bagi awak satu clue. Ini adalah formula titik tengah. Ini teori tau. Dia tak dikira-kira pun. Ini adalah formula titik tengah. Baru awak dapat satu markah. Markah dia dekat sini. Dekat formula titik tengah tu. Kalau awak tak buat yang depan ni pun tak apa. Kalau yang awak tak tulis, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang penting awak kena ada yang inilah formula titik tengah ni. Okey? So dapatlah markah penuh. Sebab awak dah cakap titik B adalah titik tengah. So apa formula titik tengah? So itu formula titik tengah. Macam itulah. So itu sahaja soalan teori yang ada dalam soalan nombor 3 ini. Ini soalan satu eh.
Nasalin. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, soalan ni dibagi awak tiga koordinat dengan keadaan H dan K. Jadi, dia juga bagi awak nisbah. Nisbah yang diberi adalah 4M sama dengan 3N. Okey, 4M sama dengan 3N ni bukan nisbah. Dia adalah persamaan. Awak kena tukar dalam bentuk nisbah. So, kat sini hati-hati. Okey, ini koordinat dia. Okey, kita ada koordinat dia. So, saya tuliskan koordinat dia. Kita ada A sama 4T dengan T. Kemudian B adalah pembahagi tembering. Pembahagi tembering mestilah duduk dekat depan. Betul tak? Dan C adalah 3H dengan 4K. Okey, nisbah dia ni kita main dulu dengan nisbah dia. So nisbah dia kita dapat 4M sama dengan 3N. So bentukkan uh, nombor ni ke kiri, huruf ni ke kanan. So kita pisahkan dia. Kita pisahkan dia. So dia jadi 4 3 sama dengan N, N ke atas. So N kekal. M dia pindah bawah. So dia jadi macam ni. Kalau awak nak buat per pun tak ada masalah. Okay. Lagi nampak lah kalau awak buat per. Okay. Sekarang awak dah dapat nisbah dia. M dia nilai dia berapa? 3 kan? So kat sini awak boleh cakap M nisbah N adalah 3 nisbah 4. Boleh. Kita main dengan nisbah, kita kena pisahkan dalam bentuk silang. Kita panggil pisah. Saya tak boleh nak cakap dia ada nama proses dia. Tapi awak just buat macam darab silang je. Cuma kali ni dia terbalik sikit lah. Awak pisahkan. Okey. Awak panggil bahagi silang Macam tu lah. Okey, sekarang awak dah ada koordinat. Jadi awak dah tahu B itu dekat tengah. Jadi masukkan sahaja dalam formula pembahagi tembering. Kenapa? Sebab dia minta awak ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi buat macam biasa sahaja. Letak huruf B, letak huruf H dengan K dekat depan. Okey. Lepas tu dekat sini kita akan mulakan dengan huruf N dulu baru M. Betul tak? So N dia adalah 4. So kita letak nombor 4. Lepas tu kita mula dengan X1. Betul tak? So X1 kita adalah A dekat sini. Ini adalah X1, Y1, X2, Y2. So X1 kita adalah 4T. So kita letak 4T. Okey, kemudian kita tambahkan dengan M. M dia adalah 3. So 3 kali dengan berapa? X2 kan? So X2 dia berapa? 3H. Jangan salah letak Sebab kadang-kadang kamu selalu letak dekat sini. 3 kali T. So salah lah kat situ. Sebab ini adalah untuk koordinat X sahaja. Okey. Lepas tu awak perkan dengan 7 ataupun 4 tambah 3. Okey, koma. Jangan lupa koma Koma. Ini untuk Y pula. So yang ini saya salin. Okey, tukar dalam isi sahaja. So Y1 dia adalah T. Y2 adalah 4K. Okey. Dan awak selesaikan sahaja kira macam biasa. Okey. 4 kali 4, 16. T. 16 T. 3 kali 3, 9 H. Saya buat warna lain Lepas tu, perkan dengan tu 7. Okey. Kemudian, um, 4T tambah dengan 3 kali 4, 12. Okey. Per 7.
Ungkapkan H dalam sebutan K. Parti. Okay, sekarang ni kita nak bandingkan yang ini dengan X. Betul tak? Sebab dia koordinat X. So, awak keluarkan dia. H sama dengan H sama dengan 16T. Tak apa, awak buat je dulu. Kalau awak confused, awak buat je dulu. 9H per 7. Okay, biar je dulu macam ni. Okay, okay. Sebenarnya kat sini, kalau awak lihat, pecahan per 7 ni awak boleh asingkan dengan satu persatu. Contoh, di sini awak boleh buat 16T perkan dengan 7. Lepas tu 9H per dengan 7 juga. Ha, sama je, tak ada masalah. Kalau awak tak nak buat pun tak apa. Awak buat macam tadi pun tak ada masalah. Sebab bagi saya sama sahaja. Okay? So kalau awak buat macam ni pun tak ada masalah. Okay. Sekarang, masalah dia adalah awak nak ungkapkan H dalam sebutan K. Dekat H ni, tak ada langsung pun huruf K. Betul tak? Jadi awak kena tengok juga dekat sini. K sama dengan yang Y. Betul tak? Jadi, buat sahaja dekat kanan ni, saya buat kanan sikit. K sama dengan 4T tambah 12K per 7. Benda ni tak siap lagi tau. Tapi awak buat asing dulu. Asingkan jarak sikit. Macam ni. Okey. Buat je dulu macam ni. Okey. Kita dah ada kiri, kita dah ada kanan. Cumanya awak kena uh, selesaikan K dulu. Kenapa awak kena selesaikan K dulu? Sebab awak nak ungkapkan H. H mesti lalas. Paling last, siapa yang depan? Ungkapkan H dalam sebutan K. So, K yang paling last, betul tak? So, selesaikan K dulu. Baru H. Okay? Jadi, kita nak selesaikan K ni. Okay, awak lihat K ni dulu. Cara dia, awak lihat. Di sini ada 12K. Dan sini ada K. Macam mana awak nak combinekan dia? So, bila awak nak combinekan dia, awak kena hilangkan pecahan. Nak hilangkan pecahan, senang sahaja. Awak pindahkan bahagi jadi darab. Okey. So, bila bahagi ni pindah jadi darab, kita akan dapat 7K. Saya letak warna merah. Okey. Sama dengan 4T tambah 12K. Okey. Sekarang, awak kena cari T. Sebab apa? Sebab nanti T ni nanti awak akan gantikan dalam ni. Faham? Okey. So, sekarang bila awak nak cari T, siapa yang kena pindah? 12K lah kan? 12K yang kena pindah. So, ambil 12K ni, pindah ke kiri, awak akan dapat 7K tolak 12K. Okay, sama dengan 4T. Ataupun kalau awak nampak, awak boleh terus perkan dengan 4. Tak ada masalah Tapi saya buat macam ni dulu bagi awak nampak. 7 tolak 12 dapat negatif berapa? Negatif 5K. Okay, sama dengan 4T. So, pindah 4 jadi bahagi. So, dia jadi negatif. Ya, betul. So, awak akan dapat T sama dengan negatif 5 per 4. Okey, jangan lupa huruf K. Sebab ambil 4 ni darab pindah jadi bahagi. So, awak dah dapat nama T tu, awak boleh masukkan dalam ni. Kan? Tapi sebelum awak masukkan dalam ni, awak kena hilangkan pecahan dulu. Sebab awak kena gabungkan H dengan H. Betul tak? So, buat cara yang sama.
Ambil nombor 7, pindah ke kiri. So, akan dapat 7H. 7H sama dengan 16T tambah 9H. So, 7H tolak 9H sama dengan 16T. 7 tolak 9 dapat negatif. Negatif 2H. Sama dengan 16T. So, pindah negatif 2 jadi bahagi negatif 2 kan? So, H adalah 16 per negatif 2. Negatif 2. Jangan lupa huruf T. Okay, 16 bahagi negatif 2 dapat berapa? Negatif lah. Negatif 8T. Negatif 8T. So, T ni awak boleh masukkan yang tadi awak dapat. So, akhirnya saya asingkan kedua-dua tu. Sekejap So, akhirnya di sini saya buat baris. Oops. So, akhirnya awak dapat H sama dengan negatif 8 buat kurungan negatif 5 per 4 K. Betul tak? So, awak terus masuk darab. Okey, ambil kalkulator. Mana kalkulator saya? Okey. Negatif 8 buka kurungan negatif 5 per 4. So, akan dapat positif 10. So, H sama dengan 10. Okay. Okay. So, maksudnya selesailah jawapan ini, awak telah ungkapkan H dalam sebutan K. Berapa markah? 3. Satu markah, satu markah. Satu lagi saya tak tahu nak tak mana. Sini kot. Boleh? Ada yang nak tanya? Pening tak? Okey Boleh? Maksudnya daripada mana? Daripada atas ni Boleh je. Nanti negatif 5 per 4 tu, katakan saya buat dekat belah kiri kanan ni, H sama dengan 16 dalam kurungan kan? So nanti dia jadi macam ni lah. Tapi dia tambah 9 H per 7. Sama je. Boleh je, tak ada masalah. Yang penting nanti jawapan dia mestilah sama 10K. Ikut mana-mana cara yang lebih senang, asalkan jangan cuai mengira lah. Boleh? Kita sambung boleh? Boleh Okey, soalan B. Saya bacakan. uh, Tiga bucu bagi sebuah segitiga PQR ialah
Okey, ni dia bagi koordinat lah. Dengan keadaan koordinat R tidak lengkap. Okey, diberi luas bagi segitiga tersebut ialah 15 unit kuasa 2. Okey, kenapa unit kuasa 2? Sebab apa unit kuasa 2? Sebab luas. Kalau isi padu kuasa 3. Tapi cerita ni pasal luas. Okey, kalau awak tak tulis unit pun tak ada masalah. Sekarang, diberi luas ialah 15. Jadi awak cari je macam biasa. Kenapa dia dapat 15? Ada bukti tak? So, bila tak ada bukti, awak buat macam biasa, gunakan koordinat yang diberi, cari luas dan samakan dengan 15. Okey? So, formula dia adalah yang ada pagar tu. So, luas PQR ialah 1/2, kemudian ada pagar, kemudian awak nak letakkan P sebagai X1 pun boleh, Y1 pun boleh. Tapi kita tak nak P, boleh pilih Q lah, X1, Y1 tak ada masalah. Bebas So sekarang awak nak pilih siapa untuk yang buka pagar? P So letakkan -4 dengan -1. Okey? Sekejap saya letak warna merah. Okey. Kemudian Q adalah 5/3, R adalah -1 K. Kemudian tutup pagar, siapa tutup pagar? P balik semula So -4, -1. Kena ada buka dan tutup orang yang sama. Okey. Sekarang kita mulakan dengan darab silang daripada atas ke bawah. Okey. Um, sini. Hmm, luas PQR. Dekat sini dia tak bagi awak gambar. Jadi awak tak tahu nak ikut arah jam atau lawan arah jam. Jadi bebaslah cara jawabnya. Okey. So, kita kira sama-sama. Okey. Untuk yang pertama, okey, awak darab silang. -4 darabkan dengan 3. Okey, di sini. Kemudian 5 darabkan dengan K. Okey, ditambah 5 kali K ataupun 5K. Kemudian -1 darab dengan -1. Okey. Tutup sini. Kemudian ditolakkan dengan yang seterusnya. Oops. So yang seterusnya dari bawah ke atas. Kamu belajar kat sekolah, saya tak tahulah macam mana. Sama ada kamu buat macam ni ataupun terbalik. Tapi sama je. Cara jawab dia sama je. Okey. So -1 darabkan dengan 5. So -1 darabkan dengan 5. Kemudian tambah dengan 3 kali dengan -1. Kemudian tambah dengan K kali dengan -4. Tutup pagar. Okey, jap. Pakai pen ni lah. Okey, so yang ni saya kira -4 kali 3 -12 tambah 5K tambah 1. 1 kali 1 1 lah kan. Okey, so buat kurungan, jangan lupa kurungan. Tolak yang ni -5 tolak 3 tolak 4K. Okey, so awak akan dapat di sini, saya habiskan -12 tambah 1 dapat berapa? -11. So 5K tolak 11. So 5K tolak 11. Kemudian tutup kurungan, tolak. -5 tolak 3 dapat berapa? Negatif -8. Tolak 4K. Okey, ingat kenapa saya buat kurungan? Sebab apa saya buat kurungan? Sebab ada simbol negatif, betul tak? Sebab hati-hati negatif ni akan mempengaruhi semua dalam ni.
Jadi, apabila dia adalah negatif, maka awak akan dapat positif lah. Betul tak? So, dia akan jadi tambah 8 tambah 4K. Kan? Sebab negatif darab negatif, positif. Sebab tu hati-hati, dia punya simbol tolak ni sangat bahaya. Dan akhirnya awak akan dapat jawapan. K. So, 5 tambah 4, 9K. 8 tolak 11, 9, 10, 11, 3. So, dapat negatif 3. Tak percaya, tekan kalkulator. Negatif 11 tambah 8. Okay, negatif 3. Okay. Cukup sampai sini. Okay, awak boleh selesaikan menggunakan jawapan yang diberi. Luas dia bagi berapa? 15. So, luasnya 15. So, awak boleh tulis sini 15. Betul. Awak dah boleh buka pagar sebab pagar ni tak ada apa-apa, tak ada apa-apa pun. Kan? Betul tak? 9K tolak 3 per 2 sama dengan 15. 9K tolak 3 sama dengan 30. Kalau asalnya dia ada pagar, kalau kita buka pagar apa jadi? Plus minus. Kan? 9K tolak 3 sama dengan 30. Kan? So, 9K sama dengan 30 tambah 3. So, dapat 33. So, K sama dengan 33 per 9. Dah. 11 per 3. K 33 per 9. Dapat 11 per 3. Saya rasa muskil di sini. Sekejap Sebab bila kita buka palang, ini negeri mana SABK set 1. Sekejap Sekejap je bagi saya masa. Koleksi SABK set 1. SABK set 1. Soalan nombor berapa ni? Okey, soalan nombor 13. Mari kita lihat. Yes, saya dah agak plus minus. Okey, di sini awak perasan tak? Kalau kita buka dekat sini, palang ni, okey, dia macam ibarat punca kuasa. Dia akan jadi plus minus. So, di sini, bila awak buka palang, dia akan jadi plus minus 30. Jadi, dia akan ada dua jawapan K. So, jawapan K yang pertama adalah K. Dekat sini awak pecahkan 9K tolak 3 sama dengan 30. Dan lagi satu 9K tolak 3 sama dengan negatif 30. Dia ada dua jawapan. Saya baru ingat sebab tajuk ni, dia sebenarnya bila ada palang ni, dia ada dekat tajuk fungsi. Dan saya ada teringat bila kita buka palang tu, dia jadi plus minus. Okay, so 9K ni sama dengan 33 tadilah. 33, so dia dapat 33 per 9 lah. Ataupun 11 per 3. Panjang Okay. Lepas tu yang ini awak tambah lagi 9K sama dengan negatif 27. So K adalah negatif 27 per 9. Dapat negatif berapa? Oops. Negatif 27 bagi 9.
Negatif 3. Oh, panjang. Sekejap, jawapan dia. Hmm. So, ada dua possible koordinat. Oh, boleh nampak eh? Yang ni saya naikkan sini jap. Okay. Lepas tu, koordinat dia adalah R adalah -1, -11/3. Silap. 11/3. Kemudian, koordinat yang kedua, kita ada R -1 dengan -3. So, bila awak buat macam ni, pemakahan dia dekat sini satu markah. Okay. Dua-dua ni satu markah eh. Lepas tu, koordinat awak buat macam ni pun satu markah. Lepas tu, jalan kerja yang atas kali ni satu markah. So, jalan kerja tu awak boleh skip banyak. Ikut kepada kemahiran awak. Boleh tak? Boleh eh. So, dapat belajar benda baru hari ni. Kalau ada modulus, kita buka pagar, dia jadi plus minus. Plus minus dia dekat belah kanan tau. Okay. Alright. So, saya rasa bahagian formula luas tu tak ada masalah. Okay. Sekejap. Soalan apa lagi ada? Soalan 4. Okay. Cuba awak cari dulu uh, soalan nombor 4 A1. Tapi sebelum awak cari tu, saya nak tanya, soalan A1 mencari koordinat Q. Nak cari koordinat Q, dia bagi awak nisbah RS SQ. RS adalah 2, SQ adalah 3. Jadi formula apa yang awak perlu buat untuk cari koordinat Q? Formula apa? Formula apa yang perlu digunakan untuk cari koordinat Q? Adakah awak boleh cari formula garis tembiring? Tak kan? Kecerdasan tak bagi langsung kan? Persamaan pun tak ada. Sudut tegak pun tak ada. So, apa formula yang awak boleh guna untuk cari koordinat Q? Apa satu-satunya formula yang ada? Formula? Formula apa? Locus tak ada kaitan. Formula apa? Formula pembahagi tembiring. Yang tadi lah. Ha, formula tadi. Formula pembahagi tembiring. So, siapa tengah? Ha. So, formula pembahagi tembiring adalah S duduk depan. S 50. Lepas tu, R ni adalah X1, Y1. Q adalah X2, Y2. Kan? Jadi awak masukkan je lah dalam formula tu. Cuba buat dulu. Kita buat sekali. Okay. So, jawapan
A1. Kalau awak nak tahu formula apa yang awak perlu guna, awak tengok je. Ada banyak-banyak koordinat automatik pembahagi tembiring lah awak guna. Okay, kita ada koordinat, sekejap kita ada koordinat R dan S. So, kita ada R iaitu 3, 4. Kemudian kita ada S, kita ada 5, 0. Kemudian kita ada Q, Q kita adalah X, Y. Okay, so kita ada sini X1, Y1, X2, Y2. So, S berada di tengah, maka S50 sama dengan nisbah diberi adalah, lupalah, nisbah dia apa tadi? M nisbah N. So, M dia siapa? M dia 2 kan? Ni M, 3 ni N. So, start dengan N dulu. So, N kita adalah 3. So, 3, X1 kita adalah 3. Okay. Tambah X2 kita adalah X kan? So, ni 2 kali X. Ataupun 2X lah. Terus. Macam tu. So, 3 tambah 2. Ataupun 2 tambah 3. Okay. Sini. Ini untuk X. Koma untuk Y pula. Ini salin. Hanya tukar warna biru sahaja. Okay. So, dalam kurungan tu awak tukar. So, sini Y1 4. Y2 adalah Y. Okay. Cari. Okay. Cari. Selesaikan dia dulu. 3 kali 3 berapa? 9 tambah 2X per 5. Okay. Ini sama macam soalan tadi Kemudian, koma. 3 kali 4, 12. Tambah 2Y. Okay. Perkan dengan 5. Maka awak pun buat bandingkan dengan koordinat S tu. Okay. So, S kita ada 5 sama dengan 9 tambah 2X per 5. So, ni kita ada kosong sama dengan 12 tambah 2Y perkan dengan 5. So, bandingkan kiri dan kanan. Okay, so 5 kali 5 pindah. 5 pindah jadi kali. 25 kan? 25 sama dengan 9 tambah 2X. Cari nilai X. So, 25 tolak 9 sama dengan 2X. Okay, 25 tolak 9, 36. 36 pula. 16. Okay, 16 sama dengan 2X. So, X kamu dah tahu? Ya, X sama dengan 8. So, 5 kali kosong untuk yang kanan, kosong lah. Maka tinggal kosong sama dengan 12 tambah 2Y. So, 2Y, sorry, negatif 12. Negatif 12 sama dengan 2Y. So, Y sama dengan negatif 6. Kan? Dah siap. Tapi jangan berhenti sampai sini. Kamu kena cantikkan Q adalah Q, koordinat dia adalah 8 negatif 6. Cantikkan koordinat dia. Okay, inilah formula pembahagi tembiring. So, langkah pertama bila awak tak tahu, awak blank, awak tulis dulu R, S, Q. So, awak dah nampak dah S tu dekat tengah-tengah. Markah ni, 2 markah.
Okay. So untuk cari luas sama je macam tadi, formula dia sangat directly. Tapi untuk ni awak kena ingat, kalau nak lebih senang, awak senaraikan dulu koordinat yang awak nak cari. Okay, kita ada PQR. So koordinat dia awak senaraikan P. Okay, P adalah -4, -3. Q adalah jawapan tadi, negatif, sorry, 8 -6. Okay, dan R adalah 3, 4. So, bila awak lihat, awak terus je masukkan dalam luas punya formula. Okey, luas PQR adalah 1/2 palang. Okey, masukkan sahaja. Cuma bila awak nak masukkan, saya galakkan awak ikut lawan arah jam. So, lawan arah jam, kita ada R, kita ada P, kita ada Q. So, R, P, Q. Ataupun P, Q, R. Sama je lawan arah jam kan? So tak ada masalah. So boleh start dengan P, Q dan R. Jadi sini -4, sini -3 dan sebagainya lah. So boleh cuba buat dulu. Okay, pastikan jawapan sama macam yang kat depan. Sama kan?
Kalau dah salin, tak pergi dulu begitu. Rehat dulu sampai 10-5 minit. Kamu boleh buat kerja masing-masing sampai 10-5 minit. Dah 10-5 minit. Alright, so kita sambung soalan B, soalan B. Hmm. Okay, so kita kembali kepada topik locus. So locus ni memang pelajar jarang lah familiar dengan locus, tapi tak apa, kita buat je sama-sama. So soalan ni dia cakap titik Z bergerak dengan jaraknya dari P. Maksudnya Z dari P. Jadi kita panggil ZP. Okay, kita tulis ZP ataupun PZ. ZP adalah sentiasa dua kali. Okey, maksudnya dua darab dengan something lah. So, dua kali siapa? Q. Maksudnya Z bergerak dengan jaraknya dari titik P adalah sentiasa dua kali jaraknya dari titik Q. Maksudnya
Z ni dari Q. Faham tak? Bukan Q daripada P, bukan Tapi Z daripada Q. So Z daripada P adalah dua kali Z daripada Q. So ZP sama dengan dua ZQ. Okey. Soalan ni, sekejap dia ada banyak cara untuk awak buat. Okey, soalan, hilang pula. Okey. Soalan SABK set 2 ni, kalau ikut cara saya, okey, awak boleh buat macam biasa ataupun awak boleh tukar dalam bentuk yang dua ni pindah jadi 1/2 pun boleh. Tak ada masalah. Dia ada dua cara. Macam saya ambil cara yang direct sahajalah. So ZP ni, awak kena tahu dulu koordinat dia. P adalah -4 dan -3. Tapi Z tu awak tak tahu. Jadi Z ni awak letakkan dia sebagai X dan Y. Jadi, okey, kat sini kita ambil koordinat dia. Okey, ambil X dulu. Yang tak ada nilai, ambil yang tak ada nilai, X. So, X. Tolakkan dengan P dia. P dia adalah -4 kan, untuk X kan. So, letak dekat sini, tolak dengan -4. Tak payah buat kurungan double pun tak apa. Okey, so tutup, kuasa 2. Kemudian tambah pula dengan Y. Y untuk kat sini, Y sahajalah. Kemudian, tolak dengan Y untuk P. Y untuk P pun sama, -3. So, dia jadi Y tolak 3. Okey, kuasa 2. Okey, jangan lupa kita juga ada punca kuasa. So, jangan lupa buat punca kuasa. Okey, kemudian sama dengan nombor 2. Jangan lupa, tapi buat benda yang sama. Awak ada punca kuasa macam ni. Okey, kemudian awak ada X tolak dengan Q pula. So Q ubah pula koordinat dia. Alamak, Q dia berapa tadi? 8, -6 kan? So yang atas ni lah. Okay. Okay. So Q dia adalah 8. So awak tolak dengan 8. Okay, kuasa 2. Kemudian tambah dengan Y tolak dengan tolak 6. Tolak dengan -6. Kuasa 2. Okay. Ini cara awak untuk meletakkan nilai dulu. Belum kira lagi. Sekarang, sebelum awak potong dia punya punca kuasa ni, hati-hati ada nombor 2 dekat sini. Jadi, tolong pindahkan. Okey, tak apa. Awak selesaikan dulu dalam kurungan dulu. Dalam set dulu. Okey, so kat sini, sekejap. Saya dah lupa macam mana saya nak pecahkan kurungan. Tiba-tiba jadi blank. Sekejap tak tahu kenapa. Mungkin dah malam kot. Tiba-tiba blank. Nombor 13. Nombor 13. Macam mana dihilangkan pecahan tu Oh, dia tak hilangkan. Tapi dihilangkan. Tak apalah. Saya buat sambungkan je lah. Saya selesaikan dalam kurungan tu. Maksudnya, saya biarkan punca kuasa tu dulu. Saya tak buat apa-apa. Ha. So, kita buat X tambah 4 kuasa 2. Kemudian, tambah dengan Y tambah 3 kuasa 2. Saya biar dulu macam ni lah. Kemudian, 2. Kita ada punca kuasa. X. Sekejap. Okay, X tolak 8 kuasa 2 tambah Y tambah 6 kuasa 2. Okay, saya selesaikan dulu yang ni.
Lepas tu, kita boleh buang je kot punca kuasa ni. Rasanya lah, saya boleh buang je punca kuasa ni. So, bila saya buang punca kuasa tu, um, kat sini awak boleh kira X kuasa 2. Okey, ambil X ni, letak kuasa 2. So, X kuasa 2. Kemudian tambah berapa? Apa dekat tengah ni? 2 kali X kali 4. Betul tak? So, 2 kali X dapat 2X. 2X kali 4 dapat 8X. Okey. Kemudian, oops. Kemudian 4 kuasa 2 dapat 16. So, tambah 16. Okey. Tak payah kurungan lah. Kemudian tambah Y kuasa 2. Ulang balik. Y kuasa 2. Lepas tu tengah dia siapa? 2 kali Y kali 3. Dapat 6Y. Okey. Tambah 3 kali kuasa 2 dapat 9. Okey. Sama dengan. Okey. Yang ini letak 2 dulu. Jangan buat apa-apa. Lepas tu buat kurungan macam ni. Kurungan macam ni. X kuasa 2. Tambah ke? Tolak. Sebab dia simbol tolak. Ya, betul. 8 kali 2, 16. So, 16X. Okey, lepas tu tambah 8 kuasa 2. 8 kuasa 2, 64. Boleh? Yang 3 tambah 4 boleh? Cara ni. Ingat tak cara ni? Saya ajar ni bagi awak improve balik lah kaedah kembangan kuasa 2. Okey. Tambah Y kuasa 2. Lepas tu 12Y. Dan 6 kuasa 2 dapat berapa? 36. Cek eh. Okey. Selesai. Okey, baru awak dah nak masuk. Okey, dah nak masuk. Hmm. Okey. So, akan dapat kat sini. Ini salin. Ni awak salin dulu. Yang panjang eh. Ini salin. Okey, yang darab 2 tu awak darabkan. 2 kali X dapat 2X kuasa 2. 2 kali 16 dapat 32. So, negatif 32. X. Okey. 64 kali 2. 128. Okey. 2 kali Y, 2Y. Kuasa 2. 2 kali 12Y. 24Y. 2 kali 36. 72. Okey dah. Alright. Sekarang, mari kita susun. Okey. Nak susun ni yang sakit ni. Sebab dia tak boleh potong eh. Okey. Alright. Saya susun dulu. X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2. So, dia tolak kan? So, X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Kemudian tambah dengan 8. Sorry, Y kuasa 2 dulu. Y kuasa 2 dulu. Ambil yang kuasa tertinggi dulu. Y kuasa 2. Kat sini dapat 2Y kuasa 2. Jadi tolak. Tolak 2Y kuasa 2. Okey, kuasa tertinggi dah habis. Sekarang patah balik kat kuasa biasa X. So, 8X. Ada lagi tak? Ada. Tambah 32X. Okey, lepas X huruf Y. So, tambah
6Y tolak 24Y. Lepas dah siap X, Y, kita ambil nombor biasa pula. Tambah 16, tambah 9, tolak 128, tolak 72, kan? Ada yang tertinggal ke? Tak ada rasanya. So, marilah kita kira. Satu tolak 2 dapat negatif 1. Ataupun negatif X kuasa 2, negatif Y kuasa 2. Sama kan? Betul tak? Sama je kan? Okey. 8 tambah 32 dapat 40. So, tambah 40 X. 6 tolak 24 dapat negatif. Negatif apa eh? Negatif 18 Y. Okey, yang ni kena kita guna kalkulator. 16 tambah 9 tolak 128 tolak 72. Negatif 175. Samakan dengan kosong. Okey. Sampai sini jawapan awak rasa cantik tak? Tak cantik. Sebab kuasa tertinggi awak negatif. Dalam AddMath, kalau awak buat kuadratik ke, kalau awak buat, contohnya awak dapat equation kuadratik X kuasa 2 tolak 3X tambah 9, yang ini dah cantik. Tapi kalau awak punya dekat sini negatif, awak kena positifkan kuasa tertinggi tu. Kena tukar simbol. Kalau kat sini dia jadi negatif, awak jadikan dia positif, yang lain kena tukar simbol. Yang ni jadi tolak 9. Dia tukar simbol je. Maksudnya dekat sini adalah di mana jawapan akhir awak tu, awak tukar semua simbol. So di sini akan jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 40X tambah 18Y tambah 175. Samakan dengan kosong. Mari kita lihat jawapan. Kenapa jawapan saya salah? Saya ada salah kira ke? Kejap bagi saya simak. Mari kita simak. 125 kan? Kenapa jadi macam tu 24, 14. Sikit lagi. Kalau saya tengok dekat jawapan ni kan, dia dia buat macam mana tahu? Dua ni, dia bagi darabkan dengan X dengan Y je. Dia tak darab dengan yang dalam. Maksudnya macam ada ralat dekat skema ni. Sebab kalau awak perasan kan, jawapan 24, 14 dengan 125 ni adalah apabila nombor 2 ni, dia tak darab langsung pun dengan ni. Dia tak darab pun dengan ni.
Tapi dia darab yang ni je. Macam pelik tak? Kan? Tak. Sepatutnya dia kena darab semua. Betul tak? Jadi skema ni salah. Sepatutnya dia kena darab semua. Bukannya darab dua tu je. Faham tak? So, jawapan yang ni lah sepatutnya. Sepatutnya jawapan yang macam ni. Sepatutnya. Tak apa. Saya stand dengan jawapan saya. Sebab saya tahu memang cara macam ni saya buat dulu. Oh, terpadam. Sensitif. Berapa markah eh? Satu markah, dua markah, tiga je. Allah. Tak apalah. Sabar je lah eh. Okay, dah. Dah dekat 10.30. Barai, barai. Dah, cukup ada soalan. Lagi empat soalan tu buat sendiri eh. Okay, so disebabkan dah habis masa, jadi kita tamatkan dululah kelas kita dan tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi yusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okay, yang dalam Google Meet, um, jadi kalau ada apa-apa masalah nanti boleh PM saya lah ataupun WhatsApp dalam grup WhatsApp sahaja. Okay, jumpa lagi. Sebelum tu saya nak bagi tahu minggu depan, um, hari Isnin dan Selasa saya tak buat kelas minggu depan sebab saya nak bercuti. So, kita jumpa kelas kita lagi pada 11 hari bulan dan 12 hari bulan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.